Okey, cikgu sudah ajar topik perkongsian. Sekarang cikgu nak pergi topik yang baru, topik syarikat. Okey, syarikat ada dua topik, syarikat 1 and 2. Okey, untuk hari ini cikgu ajar syarikat 1 dulu. Okey, syarikat 1 adalah kepada tajuk-tajuk more to pengenalan. Okey, pengenalan kepada syarikat. Jadi cikgu akan mula. Ada 4 yang perlu anda tahu tentang syarikat. Satu, tentang ciri-ciri, penubuhan dan jenis modal saham syarikat dan jenis saham yang ada jual di syarikat. Okay, so for yang ini merupakan perkara yang anda perlu tahu tentang syarikat secara pengenalan. Dan soalan-soalan teori syarikat banyak keluar dari 4 tajuk yang ni. Okay. So kita pergi kepada ciri-ciri syarikat dulu. Syarikat adalah actually merupakan perniagaan yang di bawah Akta Syarikat 1965. So anda sudah belajar milikan tunggal semester 1 dan topik-topik yang sebelum dia ialah perkongsian. So kalau perkongsian di bawah Akta Perkongsian, kalau milikan tunggal di bawah Akta Perniagaan. Jadi untuk syarikat pula dia adalah di bawah kawalan Akta Syarikat. Okay, pada 1965. Jadi akta ni akan menjadi garis panduan pengurusan syarikat. So everything syarikat tu dia kena ikut apa di dalam akta. Okay. So berbanding dengan milikan tunggal dengan perkongsian, modal syarikat adalah lebih besar dan modal dia adalah diperolehi daripada jualan saham. Kalau perkongsian dapat modal daripada sumbangan setiap rakan kongsi. Kalau milikan tunggal mungkin simpanan wang sendiri, pinjaman daripada saudara mara. Tapi kalau syarikat dia dapat modal daripada jualan saham. Okay, this is very important. Okay, then dari segi liability pula, kalau perkongsian anda sudah belajar, perkongsian liability adalah tidak terhad. Kalau perkongsian sudah bankrupt, so rakan kongsi kena jualkan harta dia untuk bayar penghutang. Tetapi kalau untuk syarikat pula, liability adalah terhad. Okay, kepada pemegang saham. Jadi kalau syarikat tu bankrupt, pemegang saham yang beli saham ini dia hanya rugi setakat berapa yang dia sudah beli saham itu sahaja. Kalau dia sudah beli 5,000, 5,000 sahaja dia rugi. Okay, itulah satu ciri yang penting tentang syarikat. Dan kita tengok dari segi ahli syarikat pula, kalau perkongsian 2 sampai 20. Okey, kalau syarikat 2 sampai tak ada had kalau untuk awam berhad. Syarikat dia ada 2 jenis, satu awam berhad dan sendirian berhad. Kalau sendirian berhad dia dari 2 sampai 50. Kalau awam berhad where they can sell the saham di pasaran saham tak ada had. Okey. Kalau dia awam berhad, kalau awam berhad tak ada had, kalau sendirian berhad 50, 2 sampai 50. Okay. Dan ciri yang kelima, saham boleh dipindah milik. Okay. So once you beli the saham, you tak nak, you boleh jual kepada orang lain. Okay. Ini ialah satu ciri penting tentang syarikat. Jadi kerana dia boleh pindah milik, jadi syarikat boleh terus wujud. Okay, walaupun adanya ahli yang bersara ataupun sudah mati, kematian ahli. Dia tak macam perkongsian. Ada bersara, ada kematian, dia terus kena bubarkan. Okay, perkongsian tu. Tapi syarikat tak perlu. Okay. Dan ciri yang keenam, pemegang saham dibayar keuntungan. Tak kisah yang milikan tunggal ataupun perkongsian, mesti kalau dia berniaga mesti dapat untung kan. So kalau milikan tunggal, the only boss dia akan dapat semua untung dia. Kalau perkongsian, kalau dapat untung, untung dibahagi kepada rakan kongsi. So sama juga dengan syarikat. Okay, kalau pemegang saham, dia beli saham tu, kalau syarikat itu dapat untung, pemegang saham akan juga ada hak untuk mendapat untung tu. Tetapi dia akan dibayar dalam bentuk dividen.
So when we say dividend actually is one kind of pembahagian untung. Okay, dia agihkan untung kepada pemegang saham. So dividen ni akan dibayar kepada pemegang saham bergantung kepada jumlah saham yang dipegang. Okay, dia tidak bergantung kepada keuntungan. Yes, mesti ada untung boleh bagi dividen kan, tetapi berapakah dividen yang dapat is based on your berapa saham yang you beli. Okay, lebih banyak saham you beli, lebih banyak dividen you dapat. Okay, it's based on the jumlah saham ya. Very important yang ni. Okay, ciri ketujuh, pemegang saham adalah juga pemilik syarikat. If you buy the saham, you are the boss of the company. Tetapi satu berbeza dengan perkongsian ialah mereka yang pemegang saham tidak perlu menguruskan syarikat itu. Kalau perkongsian, usually siapa ada pemilik perkongsian, dia juga adalah menguruskan perkongsian, right? Dia dipanggil rakan aktif. Tetapi untuk pemegang saham, you can buy the saham and yet you can just leave it there. You will get the untung. You no need to run the business. So dia biasanya syarikat ini akan diuruskan oleh satu lembaga pengarah yang dilantik khas daripada pemegang saham. This can lantik daripada pemegang saham ataupun dilantik daripada sekolongan profesional to run the business. Okay, sekarang cikgu pergi kepada ciri pengenalan syarikat. Kita tengok dari segi penubuhan syarikat pula tajuk kecil penubuhan syarikat tadi ialah ciri. So now we go to macam mana syarikat dapat ditubuhkan. Okay, jadi kalau kita nak tubuhkan syarikat, seperti juga kalau perkongsian, kalau yang tubuh you pun kena daftarkan, kalau tidak nanti not legal. So syarikat juga sama, kita kena daftar. Jadi untuk mendaftarkan syarikat, kita perlu bayar yuran pendaftaran. So syarikat tu perlu bayar yuran pendaftaran. Jadi berapa yang perlu bayar usually kandung kepada berapa modal yang dia akan jual kepada orang ramai. So that is berkandung kepada modal lah, dia tak tetap Dan selain daripada dia perlu bayar yuran pendaftaran, dia kena juga sediakan dua dokumen yang penting. Okay, masa dia daftar tu, dua dokumen ni ialah satu memorandum syarikat dan satu lagi data urus syarikat. Okay, so dua ini mesti ada masa dia apply nak daftarkan syarikat. So ini pun pernah keluar dalam exam. Okay, apa itu memorandum, apa itu data urus. Penting juga you perlu tahu. So when we say memorandum document, memorandum syarikat, actually dia adalah satu dokumen yang di dalam dia menerangkan semua tentang latar belakang syarikat itu. Dia ada kaitan dengan hubungan luar syarikat with the pihak luar. So when you need to berhubung dengan pihak luar, definitely people want to know apakah objektif penubuhan anda, okay, di mana anda tempat berniaga, alamat dia. So apakah jenis aktiviti yang you jalankan, okay, ada you jual barang apa, perkhidmatan apa, dan lagi tentang jenis modal saham yang dibenarkan, okay, berapakah modal saham yang anda daftar, dan menyatakan jenis saham yang akan ditebit. So what are the jenis saham you going to tebitkan? Okay, so model jenis saham yang akan anda tebit. So ini ialah tentang memorandum syarikat. They talk all about the company. So sekarang kita tengok tata urus syarikat juga. Kan tadi cikgu kata dia perlu sediakan dua dokumen. One is memorandum, one is tata urus. So tata urus syarikat pula, you tengok perkataan uruskan. So definitely dia adalah menjelaskan macam mana dia manage menguruskan company, iaitu menjelaskan peraturan yang mengawal hal ehwal dalaman syarikat. Okay, it's more for dalaman. Just now is more for pihak luar, to let outsider to see.
But this one is how you manage your company. Okay, so dia tentang hak ehwal dalaman syarikat, seperti dalam tata urus syarikat dia akan tetapkan apakah kuasa tanggungjawab pihak lembaga pengarah pengurusan syarikat dan apakah hak pemegang saham. Okay, antara dia, inilah antara yang akan disebut dalam tata urus syarikat. Okay, hak setiap jenis saham. Okay, kalau anda pegang saham biasa, apakah hak anda? Kalau anda beli saham keutamaan, apakah hak anda? Okay, hak setiap saham. Dan cara membayar dividen, macam mana dividen akan dibayar? Adakah dia dibayar secara tunai, akan dibayar dalam bentuk saham? So, all will be mentioned in tata urus syarikat. Dan juga ganjaran pengarah. Sebagai pengarah, berapakah ganjaran yang akan dapat? Seperti kalau Genting Highland, ganjarannya memang million, sangat tinggi. Okay, kita tengok juga tanggungjawab di dalam tata urus syarikat, dia akan juga senaraikan tanggungjawab dan kuasa lembaga pengarah. So, they can only do in between this kuasa, tak boleh lebih daripada kuasa yang sudah ditetapkan dalam tata urus. Dan di dalam tata urus juga dia ada terangkan tentang atur cara macam mana dia nak menguruskan mesyuarat agung tahunan. Okay, so they're going to have mesyuarat agung tahunan tu menantik ahli lembaga, right? So di dalam tata urus semua ada terang secara terperinci. So that is about penubuhan syarikat. So sekarang cikgu pergi kepada another one yang you perlu tahu tentang syarikat ialah jenis-jenis modal saham. Okay, so basically dia ada modal dibenarkan ataupun some of the word call it modal didaftarkan ataupun modal berdaftar atau modal nominal. Same, just different name, tapi semua adalah sama, modal dibenarkan. Then another one modal diterbitkan, dan another one modal berbayar. Okay, supaya anda faham adanya penerangan yang lebih lanjut. Okay, yang ini pun pernah keluar dalam last few years. Dia minta anda bagi definisi modal dibenarkan dan bagi contoh. That's why penting juga kena tahu. So apa erti dia modal dibenarkan? Okay, modal dibenarkan actually merupakan jumlah maksimum modal yang boleh diterbitkan oleh syarikat tu untuk dilangan atau dijual kepada awam, kepada orang ramai. So jumlah maksimum. Kalau dia di dalam memorandum dia sudah kata dia akan keluarkan 500,000 saham biasa, itulah jumlah maksimum. Dia tak boleh lebih yang itulah. So will be the jumlah maksimum yang anda boleh terbitkan kepada awam, orang ramai. So ini adalah modal yang dinyatakan dalam memorandum syarikat. Okay, so benar keluar dalam exam minta dibagi contoh. So inilah contoh dia. Right, ada tajuk modal dibenarkan. Dan setiap satu kena tulis dengan penuh. Kalau shortcut, you guna shortcut apa? Tak ada markah. So, kena tuliskan unit saham dulu. Berapa unit saham. Dan nama saham tu, 500,000 unit saham biasa. Pada RM RM1 setiap saham. Okay, mesti tulis dengan penuh. Dan inilah RMD. Okay, this is modal dibenarkan. So, modal diterbitkan pula actually is sebahagian daripada modal dibenarkan yang dikeluarkan untuk dilanggan atau jual kepada orang awam, okay, orang ramai. So, tadi kan kata dibenarkan maksimum you already put in the memorandum is you going to sell 500,000 unit. So, you tak perlu jual semua yang ni pada one time. You can sell a bit first. So katakan you dari 500,000 unit anda hanya keluarkan 200,000. So this is the one you terbitkan dulu. Okay, faham? So dia adalah sebahagian daripada modal dibenarkan. Okay, so tetapi jumlah as I said modal diterbitkan is di dalam modal dibenarkan. Berapa you dapat
this is the maximum, this one you take come out a bit, you sell as modal diterbitkan. So erti dia jumlah maksimum yang boleh kita terbit kepada orang ramai adalah sama dengan jumlah modal dibenarkan. So you cannot sell terbitkan kepada orang ramai more than you benarkan. Okay, so tadi kata dia dibenarkan 500,000, so dia cuma terbit 200,000 kepada orang awam. So you write down lah, tajuk modal diterbitkan 200,000, berapa bilangan kena tulis dulu, lepas tu nama saham, dan berapakah nilai par, okay, nilai muka, the original cost of the saham, setiap saham 200,000. So another one is called modal berbayar. Okay, so merupakan jumlah modal yang diterbitkan yang sebenar you terima oleh daripada pemegang saham. So usually kita jual kepada mereka RM1, tetapi some of the country dia benarkan tak perlu bayar straight away RM1. You can pay secara berperingkat. Let's say the first when you mohon you pay 50 cent first, satu saham. Then after this you pay 20 cent, 30 cent like that. So sometimes dari RM1 yang you terbit, maybe you can so far pada masa end of the year you cuma dapat 50 sen. Okay, so that is called modal berbayar. Okay, the real money how much you get from pemegang saham pada tempoh ni. So tetapi di Malaysia as I said, sukatan silibus kita tak ada macam ni. Kita selalu anggap kita terbit RM1 terus pemegang saham kena bayar RM1. Bila mereka mohon pun they have to pay straight away RM1 lah. Okay, tak perlu, tak ada dibayar berperingkat. So kalau keadaan macam tu, so kita boleh kata modal diterbitkan dan berbayar penuh. Okay, so samalah, modal diterbitkan dengan modal berbayar akan sama for our sukatan. Okey, tadi cikgu sudah terangkan tentang jenis modal saham. Sekarang pula another one ialah jenis-jenis saham yang ada di sebuah syarikat. Okey, so jenis saham ada dua yang utama, saham keutamaan dan saham biasa. Okey, ini pun selalu keluar dalam exam untuk teori part. So kalau saham keutamaan dia ada 4 jenis. Saham kumulatif atau bukan kumulatif, saham penyertaan atau bukan penyertaan, saham boleh tebus, saham boleh tukar. Kalau saham biasa satu. Okay, saham keutamaan banyak jenis. Kena baca semua. Okay, kita tengok saham keutamaan dulu. Saham keutamaan dibayar dividen tetap setiap tahun. Okay. Dan dividen dia adalah biasanya dinyatakan semasa saham keutamaan diterbitkan. Kalau dia kata 8% saham keutamaan, arti dia every year dia akan dapat 8% daripada jumlah saham keutamaan yang dipegang. So here dividen dia ada dicatat di depan saham dia. Okay. Jadi dividen dia adalah sudah ditetapkan, tidak bergantung kepada keuntungan syarikat lah. Tak kisah untung dia banyak ke sikit, dia akan diberi kadar yang sama 8% daripada jumlah saham, bukan jumlah keuntungan. Okay. So saham keutamaan ni pemegang dia tidak mempunyai hak mengundi dalam mesyuarat agung. Jadi mereka tak ada hak untuk menentukan polisi syarikat. Okay. So pemegang saham keutamaan ni dia beli saham juga, dia dianggap sebagai pemilik, tetapi dia more like pemiutang. Okay, tengok dia tidak mempunyai hak mengundi, so dia macam more like pemiutang lah, bukannya pemilik yang sebenar. Okay. Sekiranya syarikat dibubarkan, dia mempunyai keutamaan mendapat balik modal. So memang kerana dia berfungsi more like pemiutang, jadi kalau syarikat itu dibubarkan, bankrupt apa, kan kita akan jelaskan hutang pemiutang dulu. So mereka juga akan mendapat balik modal daripada modal saham biasa.
So this is more like pemutang, so they will given priority to take back their modal first. Okay. So jenis-jenis saham keutamaan, tadi juga sudah katakan ada 4 jenis. So saham keutamaan cumulative, ada buku panggil dia terkumpul. Okay. So erti dia, sekiranya syarikat tidak membayar dividen tahun ni, mungkin syarikat tak dapat untung, cannot pay the dividend. So siapa yang memegang dividen ini boleh mendapat dividen yang hutang tu next year. So next year dia akan dapat 2 dividen lah. One is last year punya, one is this year punya. So kalau this year cannot get, you will get it next year. So next year dia akan dapat 2 tahun. Okay. Jadi keadaan yang sebaliknya untuk SK bukan cumulative atau bukan terkumpul. So kalau ini dia boleh terakrut, this one tak boleh lah. Kalau syarikat tak bayar tahun ni, so dia tidak ada hak menuntut dividen itu next year. Okay, kalau tahun ni tak dapat lah. Okay, kerana syarikat tak dapat untung, rugi. So dia didn't get this year, we didn't get. Okay, tapi ini boleh. Then another saham ialah saham keutamaan penyertaan ataupun partisipatif. So syarikat ini, pemegang saham ni boleh mendapat agihan dividen tambahan. Tadi kita kata salah satu ciri SK saham, pemegang saham SK keutamaan, dia mendapat kadar yang tetap. Tetapi siapa yang beli saham ni, penyertaan, dia dapat extra dividen. Okay, kalau syarikat ada untung lebih. So sebaliknya, untuk saham keutamaan bukan penyertaan atau bukan partisipatif, dia tak dapat lah. Dia hanya akan menerima dividen yang ditetapkan walaupun syarikat ada lebihan untung. Okay. Dan satu lagi saham ialah saham keutamaan boleh tebus. So saham ini membenarkan syarikat membeli balik dah saham. Okay. Bila syarikat sudah maju, sudah ada banyak wang, so tadi juga kata saham keutamaan lebih sebagai pemutang, right? Okay, jadi kalau syarikat sudah ada duit, they want to buy back the modal saham. Okay, so that they no need to pay the dividend every year. So dia akan, kalau saham keutamaan boleh tebus, dia membenarkan syarikat tebus balik the saham. Okay, then bila saham itu dijual, dia akan di dalam sijil itu akan dinyatakan tarikh lah bila syarikat itu akan membeli balik saham itu. Okay, so there is saham keutamaan boleh tebus. So this one is for the company if mereka tak suka menjual saham, then saham keutamaan so when they got money they will buy back. Okay, okay. So then saham yang seterusnya SK saham boleh tukar. Okay, saham keutamaan boleh tukar. Jenis saham keutamaan ini pula memberi hak kepada pemilik saham untuk tukar sahamnya daripada saham keutamaan kepada saham biasa. So yang ini sangat baguslah. Biasa kalau banding dengan saham keutamaan dengan saham biasa itu lebih baik. Okay, as I said, pemegang saham keutamaan more like pemutang, but pemegang saham biasa is more like pemilik. Okay, jadi saham keutamaan boleh tukar tu bagus. You allow the pemilik saham keutamaan boleh tukar ni can change to saham biasa. Tetapi mengikut kadar pertukaran yang dinyatakan oleh syarikat pada masa saham itu didebit. Mungkin 2 saham keutamaan boleh tebus, boleh tukar 1 saham biasa. Like that. Kadar dia sudah ditetapkan masa syarikat tu jual saham keutamaan tu. So bila boleh tukar, itu pun akan ditetapkan oleh syarikat tu. Okay. Sekarang sudah faham tentang saham keutamaan, kita pergi kepada saham biasa. So as I said, berbanding dengan saham keutamaan dengan saham biasa itu lebih sebagai pemilik. Okay. Jadi dia merupakan komponen saham yang terbesar dalam modal syarikat. Okay. Dan kerana dia lebih sebagai pemilik, dia diberi hak mengundi.
dia mempunyai hak untuk menentukan polisi syarikat. Dan kerana dia sebagai pemilik bukannya berfungsi sebagai pemiutang, jadi dia akan terima dividen selepas pemegang saham keutamaan. We should give to pemiutang priority first. So they will take the saham dividen last. So kadar dividen dia pun tidak tetap, mungkin 10%, mungkin 20%, okay, ataupun tak ada dividen langsung, okay, bergantung kepada keuntungan syarikat. So when you look at this, nampak macam tak untung lah membeli saham biasa. Tidak kerana kalau syarikat itu dapat untung yang banyak, dividen saham biasa can up to 20%, 30%. Sedangkan yang dividen SK cuma 8%, 6%, dia sikit tetap. This one, it can be sangat tinggi. So actually worth buy saham biasa. Sekiranya syarikat dibubarkan, as I said, dia sebagai pemilik kan, so dia akan mendapat balik modal selepas pemegang saham keutamaan. We give to modal pinjaman first, because SK keutamaan dia more like pinjaman, modal yang dipinjam. Okay. So tambahan, soalan pasir pernah keluar tanya tentang prospektus. Apa itu? Jadi masa jualan saham, syarikat perlu keluarkan prospektus. So apa yang ni? So cikgu terangkan, sebelum saham dijual kepada orang ramai, syarikat perlu sediakan prospektus yang perlu dikemukakan kepada pendaftar syarikat. So bila pendaftar setuju bagi surat, barulah syarikat boleh iklan prospektus itu kepada orang ramai. So apa yang ada dalam prospektus? Exam pernah keluar. Apa itu? Okay, so dia actually merupakan satu dokumen yang mengatakan segala maklumat tentang syarikat itu. Okay, dari segi operasi, dari segi matlamat terbitan saham. Kenapa dia perlu terbit saham? Kerana dia nak memperkembangkan bisnes dia. Siapakah ahli lembaga pengarah, apakah aktiviti syarikat dan jumlah modal saham yang ada dalam syarikat. Okay, so dia menerangkan everything about that company. So bila dia nak jual saham, inilah dokumen yang perlu dikeluarkan. Okay,